Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk ke kelas awal ataupun tepat pada masa ya. Terima kasih sangat-sangat. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas ya, cikgu pun tak nak buang masa semua ya. Hari ini kita memang akan sambung pewarisan. Tapi cikgu nak tanya juga, ada ke tak masalah untuk laporan, untuk menghantar laporan? Siapa di sini kalau menghadapi masalah apa-apa, sila bagi tahu ya. Ya, cikgu tengah menunggu respon ni ya. Cikgu bagi dalam seminit. Siapa yang ada masalah, sila bagi tahu cikgu sekarang. Ada ke tak? Jangan diam je. Kalau diam, cikgu automatik anggap tak ada masalah ya. Ya? Yang setakat cikgu sekarang terima ada 3 orang saja. Faiza, Cihin dan Soyongi lah. Yang lain, cikgu anggap maksudnya dalam proses ya. Betul kan? Dalam proses. Choming, betul. Choming. Buen, betul? Thank you Ising. Buen, betul? Okey. Kalau macam tu, okey, hari ini kita akan sambung. Sambung cikgu. Sambung apa? Okey. Jangan risau ya. Cikgu, kalau anda tengok pada skrin sekarang, cikgu sebenarnya nak bagi anda soalan. Okey, kalau anda tengok pada soalan, terus jawab soalan ini berkenaan dengan pewarisan dihibrid. Pewarisan dihibrid. Soalan dah ready dah. Cikgu ingat nak share tadi, tapi tak fikir juga kalau share sekarang pun tak sempat kamu nak jawab bersama-sama. Tapi tak apa. Jadi untuk pewarisan dihibrid, cikgu akan terangkan dengan fakta dulu, nanti kita akan jawab soalan. Hari ini kita akan imbas kembali semula pewarisan monohibrid monohibrid terdahulu. Okey, murid-murid. Cikgu nak mengimbas kembali apa pula? Murid-murid, dengar baik-baik. Kalau soalan tanya anda, ini soalan SPM, cikgu pun nanti akan cuba fikirkan, carikan mana soalan cikgu jumpa itu, tapi memang keluar sebagai percubaan, peperiksaan percubaan banyak kali dah. Jadi, andai kata soalan berbunyi seperti demikian. Seorang ibu yang berkumpulan darah A dan seorang ayah ataupun bapa yang berkumpulan darah B. Ibu A, bapa B. Buktikan melalui raja skema genetik, bagaimanakah ibu dan ayah tersebut boleh melahirkan anak yang berkumpulan darah O ataupun yang mempunyai darah kumpulan O. Okey? Cikgu ulang semula. Diberikan ibu yang mempunyai darah berkumpulan A dengan bapa berkumpulan darah B, bagaimanakah pasangan ibu bapa ini boleh melahirkan anak yang berkumpulan atau darah berkumpulan O. Jadi, kenapa ini menjadi isu? Bayangkan kalau kamu tak diajar dengan benda genetik ini, sekali lagi khususnya berkenaan dengan istilah resesif. Resesif tersebut, maka bayangkan situasi ibu bapa yang tidak belajar sains ataupun tidak belajar bio. Ibu A, ayah darah B kan? Tiba-tiba lahir anak cek darah O. Boleh ke tak mereka bergaduh? Nampak ke tak? Kalau mereka tak belajar sains, boleh ke tak menimbul pergaduhan? Jawapan dia jelas ya. Jadi soalan dia sangat praktikal untuk ajar pada anda semua supaya kamu boleh menjelaskan kepada fenomena yang berlaku, okey, dan mengelakkan daripada pergaduhan. Jadi murid-murid, kalau soalan macam tadi, bagaimanakah kamu nak jawab? Bagaimanakah kamu nak jawab? Jadi, bermula dengan apa kamu akan bertulis? Bermula dengan apa? Jadi, kamu akan bermula dengan penamaan alel. Penamaan alel. Contohnya, IA, kamu tak tahu IB, dan mesti tahu ada IO. Okey, murid-murid. Macam mana kamu nak tulis benda ini? Okey. Jadi, macam mana kamu nak tulis benda ini? Okey. Kalau anda dah belajar, murid-murid, okey. Kalau kamu dah belajar benda ini,
Okey, jadi kamu sepatutnya dah tahu bahawa cikgu nak juga tunjukkan tadi ada lagi satu soalan research itu cikgu hold dulu. Okey, cikgu hold dulu soalan yang tersebut. Cikgu pun nanti akan bincangkan kalau sempat lah. Jadi untuk ini inheritance pula di hybrid kita pun akan belajar. Jadi bagaimanakah kamu nak jawab soalan sedemikian? Jadi kamu akan namakan alel terdahulu. Jadi IA ini untuk alel apa? Alel untuk kumpulan darah A. Tapi kumpulan darah A ini kamu perlu tulis dominan lah. Untuk dominan. Manakala B ini ialah alel untuk kumpulan darah B. Dominan. Dan O pula alel untuk darah O, iaitu resesif. Jadi murid-murid, pertama sekali kalau kamu nak jawab raja skema genetik bermula dengan alel. Jadi lepas tu apa yang kamu akan mula? Kalau lah ini soalan esei andai kata. Jadi memang esei itu dia akan nampak kosong lah benda ni sekarang. Jadi bermula dari mana kamu nak jawab? Bermula dari apa? Jadi kamu pun akan bermula dengan generasi parental ataupun induk. Generasi induk. Generasi induk. Kamu diberi darah A dan darah B itu, A itu ibu itu, apa itu? Fenotip. Benda yang apa yang kamu nampak guna fenotip. Cikgu perlu letakkan kurungan ke tak? Jawapan dia tak perlu sebenarnya. Tak perlu letak kurungan. Tapi kita akan fahamlah fenotip. Apa dia? Ibu dan bapa. Mereka akan lahirkan anak. Crossing lah. Jadi ibu darah kumpulan A, ayah darah kumpulan B. Jadi lepas kamu dah jawab fenotip, ini biasa datang dari soalan, kamu akan jawab untuk generasi induk untuk fenotip, lepas itu kita akan jawab untuk genotip. Cikgu akan guna merah untuk bahagian yang genotip ataupun gene. Jadi di sini kamu akan tulis IA, cikgu ada dua pilihan, mana satu yang akan jadi saya punya pilihan. Kalau kamu tulis IA, mana kalau ayat IB, kamu pun tahu tak mungkin anak itu dapat O. Sebab dia tak ada O di situ. Jadi, kalau kamu nak buat juga, kamu boleh cuba IA, IB. Tapi sekarang kita terus kepada jawapan. Maksudnya ibu dia IA dan juga IO. Kita dah belajar daripada sebelum ini, pewarisan monohibrid daripada hukum Mendel lah. Setiap ciri mempunyai sepasang alel yang menentukannya. Okey. Jadi dua. Cikgu, ini perlu tulis cross ke tak? Ini tak perlu sebenarnya. Kalau kamu tak tulis tak apa, tak salah untuk genotip. Untuk bapa pula ayah IB, IO. Jadi kamu pun nampak, biasanya kita akan letak yang dominan sebelah, mula dengan dominan, akhir dengan yang resesif lah. Untuk yang darah, kalau kamu tak tulis dominan resesif pun sebenarnya terima tau. Sebab dua dominan ini yang menjadi isu. Okey, menjadi macam isu kalau kita dah belajar dominan dan resesif, kalau dua-dua pun dominan, apakah keadaan ini? Dia tidak sebut di dalam SPM punya syllabus, dan pada masa yang sama kamu pun nampak kita tak boleh guna satu huruf ya, huruf besar, huruf kecil untuk huruf yang sama sebab kita sekarang ada 3 pilihan, A, B dan O. Jadi kita akan gunakan satu huruf I dan di atas I itu superscript kita akan tulis A, B dan O untuk menentukan dia membawa alel darah A ataupun B ataupun O. Itu yang membuatkan sedikit berbeza dengan apa yang kamu belajar sebelum ni. Satu huruf itu besar, dominan, kecil itu resesif. Ini tidak. Kita akan guna satu huruf besar I menentukan itu ialah kumpulan darah. A, B ke O kita letak ke atas. Jadi murid-murid, siapa ada soalan sehingga sekarang?
Ada ke tak? Fatin, boleh faham tak Fatin? Fatin? Boleh ya? Aha, Nadia. Kenapa hari itu tak masuk kelas ya? Nadia Farisha. Nadia, are you there? Hari itu terlampau penat. Okey, faham. Jadi pastikan kamu hantarkan laporan pada Khamis malam ya. Siapa yang tak hantar itu, GG. Okey, cikgu dah bagi tahu ya. Memang tak ada markah ya. Terpaksa ya sebab memang tak ada evidence. Jadi murid-murid, apa yang kamu akan belajar selepas ini adalah benda yang sama je. Jadi dia akan melalui proses meiosis. Tulis meiosis membentuk apa ini? Gamet. Okey, Yising betul kan Yising? Yising? Ya. Okey. Jadi kenapa perlu bulatkan gamet itu? Sebenarnya BM gamet itu E itu dia tak ada lah. BM dia T je. Jadi bulatkan supaya menampakkan IA dan IO dalam pasangan tadi itu dia dah pecah. Itu pasal dia perlu bulat. Kalau orang tanya kenapa bulat, dia tidak menjadi perkara wajib, tapi untuk membuatkan anda lebih faham, bulatkan sajalah. Bulatkan saja. Jadi dah pecah melalui meiosis. Okey, itu yang kita belajar ketika hukum Mendel 1. Hukum Mendel yang pertama khususnya. Okey, jadi satu ciri okey ditentukan oleh memang jinah sepasang alel dan ketika meiosis akan diseparuhkan jadi separuh. Dua akan jadi satu. Akan bawa salah satu saja daripada alel tersebut dan alel di dalam gamet itu akan bercantum melalui proses apa? Proses yang bernama persenyawaan. Jadi kalau anda tengok daripada ibu, ovum ibu akan campur dengan sperma dari ayah. Sekarang harap jelas ya, lepas ni tak ada isu. Cikgu saya tak boleh nak nampak kiri kanan. Ini ada ibu dan ayah. Ovum dan sperma dari ayah. Okey. Satu lagi sama IA. Sini kita pun supaya anda nampak IO daripada ayah. Kalau anda tengok macam tu, kamu pun nampak dah. Kamu dapat IB. Ini pula IA dengan IO daripada ayah. Manakala yang kedua IO pula dengan IB. Okey. Sambung dengan yang ini. Cikgu, saya dah tahu. Cikgu, saya dah tahu dan cikgu pun tahu ada ramai yang dah tahu. Tapi ada ramai juga ketika kalau jawab SPM nanti baru buat kesilapan situ dan sini. Jadi harap anda elakkan daripada salah situ dan sini. Pastikan anda boleh jawab dengan betul sepenuhnya. Jangan buat careless mistake lah. Jadi ini IO dan IO. Jadi proses ini kita panggil apa? Sekali lagi percantuman tidak, kita akan tulis persenyawaan. Jadi yang kamu nampak sekarang kita panggil generasi S1. Kalau kamu tulis anak pun diterima tapi tak digalakkan fenotip. Okey, jadi macam mana dengan fenotip dia? Letakkan warna hitam balik, ini yang penting. Jadi ini ada darah kumpulan AB. Darah A dan O, A, darah kumpulan B, darah O, kumpulan O. Kalau boleh tuliskan kumpulan lah. Jadi di sini kamu pun nampak, okey, dengan apa yang cikgu dah tulis dari awal sampai sekarang, bentuknya anak darah O. Cikgu, henti di sini ke? Sekarang kita nak buatkan satu ayat supaya boleh membuat satu pemahaman ringkasan kepada apa yang kita faham. Maksud dia, kalau anda tengok di sini, yang paling penting selepas itu sebenarnya ialah nisbah. Okey? Jadi nisbah untuk mendapat anak yang berdarah kumpulan O
ialah 1 kepada berapa? 1 kepada berapa murid-murid? 3. Bagus. 1 kepada 3. Okey, 4 pula. Nisbah dia 1 kepada 3. Nisbah. Okey. Darab O, cikgu, darab O kepada apa? Sebenarnya dia nisbah ini cikgu tak lengkapkan ayat dia. Kalau patutnya, kalau ikut, okey, kalau ikutlah. Darab O kepada bukan O. Bukan darab O, maksudnya 1 nisbah 3. Jadi, peratusan. Untuk mendapat anak darab O, okey, sorry ya tulisan teruk ya sebab memang dia agak susah. Peratusan dia ialah memang 1 bagi jumlah ada 4 darab 100. Kalau kebarangkalian kamu tak perlulah sebab cikgu gunakan peratusan jadi darab 100% dapatlah 25%. Chance kebarangkalian 0.25 lah. Jadi apa lagi yang kamu boleh tulis? Hal ini hanya boleh berlaku dengan syarat ibu. Ini hanya boleh berlaku kalau ibu dan ibu, genotik ibu dan bapa adalah hetero. Genotik ibu dan bapa ialah heterozigot. Bukan homozigot lah, dia heterozigot. Maksudnya mempunyai dua alel yang berbeza. Satu alel resesif lah dia pegang. Benda ini kalau kamu tak tulis pun tak apa. Dia telah dikira markah di sini. Dia telah kira markah di sini. Ini memang ada markah lah. Ini maksudnya kalau kamu tulis dia dah nampak adalah heterozygous. Okey. Siapa ada soalan untuk yang ini? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Ya, Noning? Boleh faham Noning? Noning. Okey. Jadi di situ kita sekali lagi nampak dalam bab ini sebenarnya yang paling penting ialah pewarisan. Okey, hukum Mendel yang 1. Okey, hukum segregasi namanya. Okey, kalau anda tengok hukum segregasi ni, okey, hanya satu daripada pasangan alel itu akan diwariskan ke dalam gamet. Jadi kita sambung sekarang, izinkan cikgu sambung Pewarisan dihibrid, cikgu pun dah cerita hari itu, minta anda buat dalam bentuk jadual. Cikgu pun tak tahu kamu buat ke tak buat. Tapi kalau tak buat pun tak apa. Cikgu dah sediakan soalan. Nanti kamu perlu buatlah di sini 4 markah. Ada 4 markah ni. Jadi good luck lah nanti kita buat, tengok macam mana. Okey. Buat nanti. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ada benda yang sekali lagi cikgu perlu highlight di sini Cikgu perlu highlight. Mendel mendapat tahu bahawa kalau dia kacukkan yang benih, okey, Pearson settlement benih, kuning bulat dengan hijau kedut, sepatutnya semua adalah kuning bulat dan hijau kedut. Namun hasilnya pada generasi F2 itu lain daripada dua ini, iaitu bulat tetapi hijau. Tadi bulat kuning kan, bulat hijau pula. Satu lagi kedut dan kuning. Okey. Jadi apa yang kita perlu namakan, memberikan nama kepada situasi ini. Okey. Jadi tengok 239. Okey. Bab 239 ini. Bahagian perkataan itu adalah gabungan baru ciri. Okey, kalau ikutlah dia ada nama dia, kalau ikut nama dia panggil dalam English recombinant. Okey, dia nak panggil hybrid pun boleh, tapi hybrid dia tidak sesuai guna di sini. Dia recombinant lah. Gabungan baru ciri muncul pada generasi F2, iaitu biji kedut berwarna kuning dan biji bulat berwarna hijau.
Okey? Perlu faham ya? Dan juga rumusan daripada eksperimen itu adalah dua pasang ciri, bentuk dan warna biji digabungkan dalam generasi F1 tetapi kemudian terpisah dan bertindak secara bebas daripada satu sama lain. Cikgu, apa maksud dia? Apa maksudnya hukum pengaturan bebas? Okey? Hukum pengaturan bebas, hukum Mendel 2 ini menyebut semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan aleh boleh bergabung secara rawak. Okey, dengan mana-mana ahli daripada pasangan aleh yang lain. Saya faham, memang susah nak faham. Hukum pengaturan bebas. Hukum pengaturan bebas. Tetapi sekali lagi, cikgu ada suruh kan hari itu supaya tuliskan ana fasa 1. Okey, ana fasa 1. Okey, ana fasa 1. Hukum pengaturan bebas. Okey, kalau anda tengok di situ. Okey, dan juga ada banyak benda lah. Di situ juga ana fasa 1 juga menyebut bahawa kalau kamu tengok dia separuhkan, itu yang hukum Mendel 1 ya. Dan di situ juga ana fasa berlaku juga pengaturan bebas. Cikgu, apa itu pengaturan bebas? Dalam bahasa lain, kalau anda ingat dalam ana fasa, khususnya ana fasa, okey. Kalau anda ingatlah, kalau bukakan skrin sekarang, murid-murid yang saya hormati sekalian, okey. Kalau anda tengok dia tarik kan, dia akan tarik nanti ke tepi. Kalau cikgu letakkan warna, contohnya, sini adalah biru, okey, dan putih. Adakah biru yang akan ditarik ke kiri? Ataupun biru boleh ditarik ke kanan juga. Jadi, sebenarnya kiri ke kanan itu adalah bebas. Maksud dia kromatik itu boleh bercampur secara bebas kiri dan kanan. Dia tidak semestinya pergi satu arah kiri saja. Dia boleh pergi ke sebelah kanan. Kenapa benda ini penting? Kalau cikgu lukiskan warna seperti ini, kalau cikgu lukiskan warna lagi satu, contohnya oren ke bawah, kalau anda tengok oren contohnya kat sini, cikgu, kromosom ini akan pergi ke kiri lah. Siapa cakap pergi ke kiri, dia boleh pergi ke sebelah kanan. Kalau dia pergi ke sebelah kanan, maksudnya kiri dan kanan dia pun boleh pergi. Maksud dia sebenarnya boleh membuat pergabungan secara rawak. Rawak di mana boleh menghasilkan variasi. Ini variasi yang kita nak cakap sebenarnya. Variasi dia yang lain. Okey, itu juga yang kalau kita tengok di sini, kenapa dua ciri yang sama yang sepatutnya bulat dan kuning, kedut hijau boleh menghasilkan bulat tetapi hijau, kedut tetapi kuning. Sebab ada hukum peraturan bebas sini yang berlaku. Okey, untuk hukum Mendel 1, ana fasa 1 itu betul. Untuk hukum Mendel 2, dia tidak berlaku pada ana fasa 2 saja ya. Selagi dia adalah ana fasa, semua terima. Dia bukan ana fasa 1 saja ya. Ana fasa. Maksudnya dia boleh membuat pengaturan bebas, tapi dia lebih suka rujuk kepada ana fasa 1 sebab nak kaitkan dengan hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1. Cikgu, saya tetap tak nampak lagi benda ni. Sabar. Sebab memang ini perlu dinampakkan melalui bentuk gambar rajah, dan benda ini cikgu akan terangkan nanti secara lebih mendalam lah untuk bahagian ini pada masa akan datang, khususnya masuk ke bab variasi ya. Okey, jadi kejap dulu sebab cikgu nak sambungkan pada muka surat 240. Balik kepada asas kejap. Sebab benda ini semua penting ya. Perkataan ini yang kamu akan diminta untuk memberi definisi. Okey, memberikan definisi. Jadi kalau kamu tengok muka surat 240 sekarang, okey, apa itu definisi locus? Locus merupakan lokasi spesifik yang diduduki oleh gene atau gen lah pada kromosom. BM kita panggil gen. Okey?
Gen. Nak panggil gen pun cikgu tak boleh nak sebut lama lah. Okey. Jadi kalau kamu tengok di sini, ya. Kromosom, kalau kamu tengok di sini, dia gunakan istilah homolog. Homolog ya. Cikgu, apa itu kromosom homolog? Kalau kamu tertanya sekarang bagus. Kalau kamu jawab soalan ini ketika tingkatan 4 bahawa kromosom homolog rujuk kepada pasangan kromosom yang sama tinggi atau sama panjang. Kalau kamu sebut tingkatan 4 masa itu, okey bagus. Tingkatan 5, jawapan ini salah. Jelasnya salah. Sebabnya, sekali lagi, kalau cikgu bagi kamu gambar aja macam ni. Murid-murid, tengok buka skrin kamu sekarang. Buka skrin kamu sekarang. Skrin terpaksa ya sebab cikgu walaupun kata nak guna buku teks sepenuhnya. Tengok skrin, kamu boleh tulis ke situ. Diberi 3 kromosom A, B dan C. Tiga-tiga pun sama panjang. Betul? Betul ke tak? Yiseng nampak kan Yiseng? Yiseng confirm nampak punya. Skrin kan? Nampak. Yang lain nampak tak? Kui Chen dan Shi Hui nampak tak ABC ni? Kui Chen, Shi Hui. Nampak tak? Nampak ya? 3 ni. Okey? Confirm kamu akan jawab A dan B itu ialah kromosom homolog. Bagus. A dan B inilah homolog. Tapi kalau ikut ayat yang kamu sebut tadi, kalau kamu pegang ayat, homolog itu adalah kromosom yang sama panjang ataupun sama tinggi. Kenapa kamu tidak pilih C? A dan C ke B dan C sebagai pasangan homolog? Jawapan dia, kamu kekurangan lagi satu. Satu lagi definisi yang patut kamu sebut. Selain daripada homolog itu rujuk bersama panjang, kedudukan sentroma. Kedudukan sentroma. Okey, ataupun locus untuk sentroma lah. Jadi, untuk homolog, kromosom homolog, kamu akan sebut 2 kromosom yang sama panjang, sama tinggi, terima. Dan kedudukan sentroma pada tempat atau lokus yang sama. Pada lokus yang sama. Barulah itu ialah kromosom homolog. Siapa tak boleh ikut? Hashika ada? Hashika boleh ikut? Hashika ada? Hashika tak ada pula hari ni rupanya. Okey, Jonathan boleh ikut tak? Boleh. Okey, jadi kita ulang semula. Kromosom homolog rujuk kepada kromosom yang sama panjang dan sentroma pada kedudukan ataupun lokus yang sama. Okey, itu penting itu yang panggil kromosom homolog. Jadi apa lagi yang kamu perlu tahu? Setiap kromosom membawa banyak gen. Dalam manusia bilangan gen yang mengikutkan coding, yang mengikutkan, bukan rekod, mengikutkan. Kalau English, coding lah. Gene that code. Protein dalam satu set kromosom haploid dianggarkan sebanyak 25,000. Alel yang mewakili sesuatu gene turut menduduki lokus yang sama dengan gene tersebut. Okey, jadi kamu tengok alel yang mewakili gene A besar A kecil adalah pada lokus yang sama, kedudukan yang sama. Okey, jadi kalau tengok rajak ini dia menunjukkan 5 gene beserta alel masing-masing pada lokus tertentu dalam sepasang kromosom homolog. Kenapa ini perlu disebut? Ini sebenarnya ada hubung kait dengan hukum Mendel 2 juga. Hukum Mendel 2. Okey, penting ya. Okey, jadi kalau kamu tengok kat sini, okey, dia sebut juga apa beza antara homozigot dan juga heterozigot. Penting, ini sangat-sangat penting. Dan cikgu, adakah tak kita sudah mengenal pasti semua jin dalam manusia? Untuk jawapan itu, manusia tidak lagi sepenuhnya tapi dah dekat 80%. Yang 100% setahu cikgu adalah Drosophila. Drosophila iaitu apa panggil itu? Lalat. Okey? Yalah, lalat. Lalat memang mereka dah tahu.
Drosophila itu memang mereka sudah kod semua, mereka sudah tahu semua gene dalam semua kromosom yang ada. Kenapa perlu kita tahu gene itu? Mungkin ada antara kita tanya, kenapa kita nak bazirkan masa untuk belajar benda ni? Untuk kamu perlu faham ya, kita ada banyak penyakit gene. Kita ada banyak penyakit gene. Contoh, contoh rabun jauh, rabun dekat. Macam cikgu pakai cermin mata. Andai kata kita tahu kita punya badan ada kecacatan tertentu yang berlaku, disebabkan gene. Gene yang bermutasi, yang diturunkan, diwarisi daripada mak ayah. Kita tahu mak ayah ada pakai cermin mata, rabun jauh ataupun rabun dekat pun tak apa, janji pakai cermin mata, ada rabun mata itu. Kalau kita tahu gene itu, soalan dia timbul. Boleh ke tak kita merawat gene itu dan melahirkan anak yang tidak ada penyakit tersebut? Jawapan dia secara teori, ya. Secara teori, ya. Secara etika, boleh buat ke tak boleh buat? Itu cikgu serahkan kepada golongan yang lebih tinggilah, ilmuwan semua. Tapi bagi cikgu, secara teori dia, ya, kita boleh buat sedemikian. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa. Untuk locus, alel dan gene cikgu dah terangkan bersama dengan kromosom homolog. Harap tak ada isu timbul lepas ni. Sambung, 241 pun dah settle. 242. Ini yang cikgu nak cikgu nak sebut juga hari ini dan cikgu nak siapkan hari ini juga. Ya. Okey, kenapa? Sebab hari ini cikgu nak sekali lagi masuk kepada topik yang sensitif. Topik yang sensitif. Cikgu maksudnya sensitif. Contoh sekali lagi, cikgu pun dah sebut dalam kelas-kelas yang sebelum ni bahawa terdapat anak lelaki, terdapat juriat jantina lelaki adalah jatuh pada tanggungjawab suami ataupun isteri. Suami ataupun isteri. Sebab kebanyakan yang drama kita nampak ataupun tonton di cerita di TV ataupun online sekarang, kebanyakan salah itu jatuh pada si isteri ataupun perempuan. Okey, tapi kalau kita dah belajar genetik ini, kita akan tahu tanggungjawab itu sebenarnya jatuh pada suami. Okey, nanti kita akan jawab soalan itu. Jadi untuk jawab soalan itu, kita akan pergi ke muka surat 242 pewarisan manusia. Jadi kita akan perkenalkan semula 46 kromosom dalam manusia. 46 kromosom dalam manusia. 2 kromosom dinamakan sebagai kromosom seks. Seks ya. Yang lain itu kita panggil autosom. Sila highlight istilah autosom. Sila highlight istilah kromosom seks. Seks itu menentukan jantina. Menentukan jantina. Okey. Jadi kalau anda tengok di sini, autosom itu terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga 22. Yang 23 itu ialah seks. Untuk lelaki XY, perempuan XX. Yang kamu buat ketika untuk yang hukum Mendel, okey, semua dijangka berlaku pada autosom. Dijangka. Tapi ada soalan juga jatuh untuk kromosom seks. Okey, tapi itu nanti kita akan sebut. Maksudnya penyakit yang berkait dengan kromosom seks. Macam mana penurunan itu berlaku, dia ada sedikit berbeza, tetapi konsep darjah skema genetik itu tetap sama. Konsep untuk darjah skema genetik tetap sama. Tapi dia punya penulisan alel itu akan jadi berbeza. Jadi untuk ini kamu akan nampak di sini perkataan baru yang kita sebut adalah karyotype. English karyotype, TYPE lah. Karyotype ini merujuk kepada rajah. Okey, rajah di mana semua kromosom dalam sel sesuatu organisma itu diletakkan di dalam rajah tersebut. Semua kromosom yang ada dalam satu sel diletakkan dalam satu rajah, itu panggil karyotype. Jadi untuk lelaki, karyotype itu kamu akan nampak ada 22 pasang kromosom homolog. 22 kromosom homolog dengan XY. XY itu bukan kromosom homolog sebab tak sama panjang, tak sama tinggi lah.
Kalau kamu tengok yang lain itu semua sama panjang, sama tinggi. Manakala untuk yang perempuan, kamu akan nampak 23 pasang kromosom homolog. 23 pasang. Okey, X-axis itu yang ketiga 23. Dia sama tinggi, sama panjang lah. Kamu tengok sendiri. Jadi, cikgu, kenapa kita nak belajar ini? Hari ini kita akan fokus untuk yang bahagian ini. Bagaimanakah penentuan jantina? Penentuan jantina, okey? Jadi, kita nak buatlah sekarang. Jadi sekarang, penentuan jantina itu boleh berlaku macam mana? Itulah malas lah. Untuk ini, kamu tak boleh nak tulis alel, cikgu. Tak boleh nak tulis alel, jadi nak tulis apa pula? Untuk menulis benda itu sekarang, kamu akan tulis X dan Y, betul. Tapi itu bukan alel. Okey? Hati-hati ya, kromosom seks. Okey? Untuk perempuan, kalau tak tulis ini perempuan pun tak apa sebab lelaki pun X dan Y. Dia X dan Y kan. Jadi perempuan itu tak penting tapi dia memang ada kromosom seks. Kromosom seks untuk jantina. Untuk jantina lelaki. Murid-murid boleh buka skrin tengok ya. Hati-hati ya, dia memang kromosom seks untuk jantina perempuan, untuk jantina lelaki. Jadi, yang selebihnya semua sama. Bermula dengan generasi induk. Generasi induk, kalau anda tengok sekali lagi, okey. Kalau anda tak tulis P pun silakan ya. P pun boleh je. Jadi, ada ibu dan ayah. Seperti biasa ada ibu dan ayah. Okey. Jadi, apakah fenotip? Fenotip ibu adalah perempuan. Cikgu saya tahulah. Tapi ini ya kita kata murid terlepas pandang, terlepas ataupun tidak tulis. Ayah ya lelaki, jantina. Jadi kita sekarang soalan dia, bagaimanakah jantina anak ditentukan oleh ibu dan ayah? Bagaimanakah jantina anak ditentukan oleh ibu dan ayah? Dan satu soalan yang tambahan di situ adalah, adakah tak anak jantina, anak lelaki, jantina, anak lelaki ditentukan oleh si ibu ataupun ayah. Ibu ataupun ayah. Itu soalan kita sebenarnya. Jadi, untuk fenotip ibu dan ayah ini, macam mana dengan genotip dia? Kita akan tengok guna merah juga. Okey, merah. Genotip pula. Ibu, okey, perempuan, ada genotip 44 tambah XX. Ayah 44 tambah XY. Jadi, cikgu saya kalau tak tulis 44 ini boleh ke tak? Boleh diterima. Boleh lah. Okey. Jadi, untuk seterusnya seperti yang anda belajar, ya meiosis. Meiosis. Okey. Dia akan diseparuhkan menjadi, kalau ikut 22 tambah X, 22 tambah X, lelaki 22 tambah X, 22 tambah Y. Bulatkan, bulatkan, bulatkan dan bulatkan. Inilah gamet. Okey, kalau kamu tengok di sini, kamu nampak dengan jelas diseparuhkan. Dan kalau kamu tak tulis 22 pun diterima. Tapi sekali lagi, cikgu nak membuatkan dia nampak lebih jelas. Lebih jelas. Okey, diseparuhkan melalui proses meiosis. Jadi, apakah fungsi meiosis? Sekali lagi, menjadikan jumlah bilangan kromosom separuh. Kalau kamu ingatlah, jumlah bilangan kromosom dalam mana-mana organisma itu menjadikan dia separuh. Supaya mengekalkan bilangan kromosom anak ataupun di sini untuk anak lah, betul lah, anak sama seperti induknya, okey. Jadi selepas itu kita ada persenyawaan seperti biasa kita akan guna dua warna,
Kita akan guna dua warna supaya nampak jelas. Ibu dengan ayah. Ibu dengan ayah. Okey, sama juga kalau anda tengok. Ibu, ayah. Benda ini nampak senang sekali lagi. Jadi, pastikan anda boleh membuat sambungan yang betul. Okey, sambungan yang betul. Persenyawaan, proses persenyawaan. Jadi dapatlah 22, 44 campur X dan X. Ini dengan Y pula. 44 campur X dan Y. Sini 44 campur XX. Sini pula 44 campur X dan Y. Okey, ini adalah generasi F1. Jadi murid-murid, generasi F1 genotip. Apa yang kamu perlu sedar bahawa, cikgu, untuk menampakkan dia lebih senang, kamu kalau tengah buat nota sendiri dan tengah dengar bersungguh-sungguh, yang terbaik adalah tuliskan Y dengan warna yang lain. Kalau kamu buat Y dengan warna yang lain, kamu akan nampak kalau seperti anda tengok di depan skrin, Y. Okey, semua datang daripada gamet yang ada Y. Okey, gamet yang ada Y. Ini lah gamet ada Y di sini. Dan kamu juga akan nampak Y itu adalah bersumberkan daripada ayah. Okey? Belum habis lagi ya, sabar ya. Jadi di sini kita akan nampak Y itu adalah daripada ayah satu. Sambungkan semua sehingga kita lengkap. Fenotip pula. Jadi yang pertama, anak perempuan. Okey, atau ini anak lelaki. Anak perempuan. Anak lelaki. Jadi dengan itu kita boleh buat nisbah anak lelaki kepada anak perempuan adalah 2 kepada 2. Okey, ataupun 1 kepada 1 pun terima 2. Dan kebarangkalian ataupun peratusan untuk mendapat anak lelaki adalah 2 bahagi 4 ataupun 1 bahagi 2 pun boleh, darab 100%. Dapatlah 50%. Maksud dia, sepatutnya dapat jantina lelaki itu adalah chance sebanyak 50%. Jadi kenapa satu isu yang cikgu sebut sebelum ini, lahir 6 orang anak, semua perempuan. Lahir 6 anak, semua orang anak 6 perempuan. Dan salah itu jatuh pada siapa? Kalau kita tengok gambar raja skema ini, genetik skema ini, gambar raja skema genetik ini, kita nampak sebenarnya tanggungjawab itu jatuh pada si lelaki ini, ayah. Boleh faham ke tak murid-murid? Boleh faham ke tak? Winnie Anita, boleh faham tak? Winnie Yong? Okey, jadi kenapa boleh terjadi isu? Yes, pertama anda perlu fahamlah. Ini sebenarnya adalah macam kita lontar panggil apa itu? Dadu. Okey, dadu. Ya nasib tak baik kena 6 kali itu perempuan. Kalau kamu nak lelaki sangat kan? Dan cikgu, betul ke kalau ada saya pernah dengar contohnya isteri ke ataupun ayah makan contohnya Coca-Cola banyak ke ataupun makanan tertentu ke, chance ataupun kebarangkalian untuk dapat anak perempuan ke anak lelaki itu lebih tinggi. Okey. Benda ini semua adalah setakat boleh kata, saya guna kata mengarut pun jelah, tetapi ada logik dia juga sebenarnya, tapi perlu dibuktikan melalui sains lah, maksudnya eksperimen ataupun statistik. Tapi kita tak ada. Ada orang kata contohnya makan makanan tertentu ataupun makanan masam tertentu, masam lah, dia boleh menghasilkan anak perempuan sebabnya
Untuk lelaki kalau makan banyak, dia punya sperma yang mengandungi kromosom Y akan jadi kurang. Maksudnya dia akan menghasilkan sperma bilangan yang sama semua je. Biasanya 20 bilion. Tetapi peratusan dalam 20 bilion sperma yang membawa Y itu akan jadi kurang. Jadi benda itu sekali lagi, betul ke tidak, perlu sebenarnya disokong oleh statistik ataupun eksperimen. Tapi kita tak adalah. Kalau kamu percaya kepada petua-petua seperti begitu, sila percaya. Kalau ikut kamulah, kalau ikut cikgu, kita akan satu tanda soal, ya ke? Okey? Jadi itu adalah sebenarnya lebih kepada kalau ikut perkataan kasar, nasib. Kebarangkalian, nasib. Okey? Harap terjawab ya. Irfan. Irfan muncul juga. Kenapa hari itu tak datang kelas? Irfan, weh. Diam je. Irfan okey ke tak? Tertidur. Okey, faham. Tegur juga faham. Tak apa, biar je. Boleh faham tak Aileen? Nakia tu Aileen? Jadi, ini dua dah cukup dah terang ya. Harap benda itu dah jelas. Tak ada masalah untuk akan datang. Jadi, sekali lagi, jantina ditentukan oleh kromosom seks. Dan jantina anak sebenarnya adalah ditentukan oleh kromosom seks dia, dan kebarangkalian atau peratusan, kalau peratusan lah, untuk dapat lelaki ke perempuan dia 50%, kalau kebarangkalian 0.5. Okey, maksudnya separuh. Dia tak ada isunya, kenapa tanggungjawab sepatutnya daripada itu. Jadi kita sekarang teruskan ya. Kita teruskan sekarang. Benda ini adalah benda yang terakhir aku akan sebut hari ini. Kenapa ada penyakit seperti sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter? Cikgu, apa itu sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter? Okey, biasa soalan dia rujuk kepada sindrom Down lah, sebab dia tak nak tunjukkan Klinefelter sangat. Klinefelter ini dia lebih kepada masalah jantina, sebab takut nanti murid salah faham dan pergi buat lawak pada tempat yang tak betul. Sindrom Down ini dia merujuk kepada, buka skrin sekarang murid-murid, kalau anda tengok pada skrin. Pernah keluar soalan ya. Nyatakan ciri-ciri untuk pesakit sindrom Down. Jadi, sindrom Down ada ciri-ciri ke? Ya. Kalau anda tengok muka mereka, mempunyai muka yang seperti ini. Jangan kata macam muka Cina ya. Tidak. Dia ada lain sikit. Dia ada 4 perkara yang kau boleh sebut melalui muka mereka ya, sindrom Down ni. Jadi, sabar, cikgu tak nak sebut dulu. Adakah tak sindrom Down ini boleh menyebabkan kecacatan mental? Sebenarnya ini benda itu saya kata, dalam satu pihak di dunia ini, mereka cuba nak kita jatuhkan hukum bahawa sindrom Down ini adalah satu kecacatan. Sebenarnya seorang yang pesakit sindrom Down ni, dia macam orang biasa je, hanya muka dia nampak lain. Tak nafikan ada yang terencak akal, ada sindrom Down, pesakit sindrom Down itu terencak akal. Tetapi kebanyakan dia sihat je, dia hanya nampak lain daripada orang lain. Tetapi apakah punca yang menyebabkan sindrom Down tersebut? Tengok muka surat 243, bulatkan pada kariotip itu kromosom set 21. Kromosom set yang ke-21. Kalau kamu tengok betul-betul, sepatutnya set itu patutnya ada 2 sepasang, tapi tiba-tiba dapatlah ekstra 1. Ya. Okey, ekstra 1. Kita panggil trisomi. Trisomi 21. Okey, ekstra 1. Manakala untuk sindrom Turner dan sindrom Klinefelter ekstra 1 juga. Pergi ke muka surat yang seterusnya 244 ini. Okey. Kamu akan nampak XXY. Ekstra pada kromosom seks X. Manakala sindrom Turner, bulatkan pada X ini, dia kurang 1. Kita panggil XO. X dan O. Jadi, kenapa boleh terjadi lebih ke kurang ini? Murid-murid, highlight perkataan tak disjungsi.
English dia panggil non-disjunction. Cikgu tulis pada skrin non-disjunction. Cikgu, apa itu non-disjunction? Disjunction ni. Okey, murid-murid. Kalau anda belajar anafasa 1 dan 2 ataupun anafasa mitosis, tapi untuk ini kita jarang rujuk pada mitosis sebab kita rujuk kepada pembentukan gamet yang cacat. Gamet yang cacat. Kamu pun tahu bahawa gambar yang sama semula, bulat. Okey, kromosom. Andai kata rujuk anafasa 2 lah. Anafasa 2. Sepatutnya lepas metafasa 2 ini, dia akan dipisah secara sama rata. Tetapi bayangkan ada sesuatu berlaku. Ada sesuatu berlaku menyebabkan perpisahan tersebut tidak lengkap. Nampak? Tidak lengkap. Murid, nampak ke tak? Nampak ke tak perpisahan tak lengkap ini? Jadi, benda ini boleh terjadi. Kenapa? Jadi, murid-murid, balik kepada tingkatan 4. Jadi, siapa yang tak tahu itu, balik kepada pembahagian sel. Untuk manusia, kita tahu bahawa ada apa ini? Centriole. Ingat ke tak? Centriole. Murid-murid? Ingat. Okey. Centriole, organel ini akan menghasilkan sejenis bahan. Panggil apa? Gantian gelendong. Gantian gelendong. Kalau ikut English, spindle fiber. Kalau ikut kamu sekarang, gantian gelendong. Kalau dia normal, dia sepatutnya akan tarik. Tapi bayangkan sekarang ada bahagian yang dia tak normal. Dia terhasilkan gantian gelendong yang lengkap. Cikgu, kenapa boleh terjadi macam ni? Nanti kamu akan belajar pada bab mutasi. Mutasi yang menyebabkan tak disjungsi, khususnya melibatkan pemakanan. Maksudnya kalau kamu makan makanan yang tak sihat banyak, mungkin ketika pembentukan sperma lelaki dan perempuan, ovum pun ovum untuk lengkapkan meiosis itu kan. Jadi sabar, dengar dulu. Untuk lelaki khususnya, kalau ketika pembentukan sperma dalam testis tu tak disjungsi berlaku. Okey? Jadi disebabkan contoh di sini gantian gelendong. Siapa yang tak tahu, cikgu tulis lah. Gantian gelendong. Perlu ingat perlu balik kepada mitosis meiosis tu. Pembentukan dia tak lengkap, ada yang tak ada. Jadi penarikan itu menjadi tidak lengkap. Kalau kamu tengok kat sini, kamu akan nampak hasilnya sel ini, dua-dua gamet ini. Satu akan ada ekstra satu, tambah satu, satu akan ada kurang satu. Mana-mana satu ini yang bergabung dengan gamet yang satu lagi akan menyebabkan ekstra satu kromosom atau kurang satu kromosom, kecacatan pada anak yang dihasilkan. Jadi, cikgu sambung ya. Perubahan bilangan kromosom boleh terjadi apabila kegagalan kromosom homolog berpisah semasa anafasa 1 atau kromatik kembar gagal terpisah semasa anafasa 2. Kalau anda boleh gariskan sekarang, gariskan kegagalan kromosom homolog berpisah, bulatkan anafasa 1. Okey? Gariskan juga kegagalan kromatik kembar gagal terpisah, anafasa 2. Ya. Tak faham, balik kepada pembahagian sel meiosis. Baca. Tolong baca dulu. Cikgu akan terangkan semula dalam kelas yang akan datang. Okey? Cikgu akan sebut semula, kita akan kaitkan semula dengan kepewarisan. Jadi peristiwa ini dipanggil sebagai tak disjungsi, non-disjunction. Okey? Boleh berlaku pada kromosom-kromosom tertentu. Jadi apabila tak disjungsi berlaku dalam manusia, gamet sama ada sperma atau ovum, dia boleh mempunyai bilangan kromosom, highlight bilangan kromosom, gariskan yang kurang daripada 23 atau lebih daripada 23. Okey, macam cikgu dah cakap, kurang daripada 23 ataupun lebih. Sebab ini adalah point. Ini markah pertama, kamu perlu terangkan tau. Lepas tu ini markah kedua.
kalau untuk sindrom Down, dia lebih ataupun kurang? Jawapan dia lebih. Maksudnya dia lebih cenderung kepada lebih kromosom. Tapi kalau kamu terang kurang kromosom, salah. Sindrom Down dia lebih. Maksudnya pembahagian yang tak lengkap menyebabkan gamet mempunyai lebih kromosom. Mesti nyata, lebih satu kromosom. Kalau kamu kata bilangan kromosom cacat, tidak terima. Dia mesti nyatakan kurang ataupun lebih. Okey? Jadi maka apabila persenyawaan berlaku, zygot yang terhasil mungkin mempunyai kromosom yang lebih. Okey? Kalau untuk sindrom Down lebih 47. Okey, untuk sindrom Turner kurang. Jadi ini adalah lebih kepada pewarisan. Untuk ciri-ciri itu kamu sudah belajar sebenarnya tingkatan kalau tahsiah jeku tingkatan 2. Tingkatan 2 ke tingkatan 3. Jadi untuk sindrom Down sebenarnya ada isu. Kita tak boleh cakap mereka ada terencah akal. Adalah. Tapi memang antara ciri-ciri yang kamu belajar dalam buku teks nyatakan mereka terencah akal. Okey? Dan kalau ibu bapa yang ibu yang sedang mengandung pergi cek fetus dalam rahim itu, kalau anak itu dibuktikan dia dah sindrom Down, akan digalakkan untuk menggugurkannya. Ini bukan isu agama ke tidak, dia hanya bagi tahu situasi yang berlaku di luar, di swasta khususnya. Kalau kamu pergi buat checking darah anak, kalau anak fetus itu dalam rahim mak itu adalah sindrom Down, memang doktor akan sarankan untuk gugurkannya. Okey? Jadi di sini timbul isu, kalau untuk mereka yang beragama Islam ke Kristian pun sama, perlu gugurkan ke tidak? Perlu gugurkan ke tidak? Jadi kalau ikut pandangan orang, sebenarnya tak boleh. Anak itu ada sihat sebenarnya. Dia hanya ekstra kromosom saja. Okey? Tapi kalau kamu tak gugurkan dia, kamu lahirkan dia, sila terimakan ciri-ciri yang ada pada anak kamu, sindrom Down itu. Okey? Tapi cikgu pun tak nak cerita lebih ataupun kurang. Jadi kalau kamu sambung belajar, minggu depan cikgu akan sambung lagi. Ya, cikgu pun dah terangkan untuk yang darah. Okey? Cikgu akan masuk fokus kepada research. Research ini termasuk dengan kumpulan darah sekali. Cikgu akan rujuk minggu depan fokus kepada faktor research. Boleh? Siapa ada soalan? Siapa di sini ada soalan? Ya? Ada soalan tak? Faham. Kalau tak ada soalan, cikgu nak minta sekali lagi semua supaya buka kamera. Ya, cikgu hari itu lupa nak minta dah. Tapi hari ini cikgu nak minta buka kamera anda. Tunjukkan muka ataupun kalau tak nak tunjuk muka macam ni pun boleh. Cikgu okey je. Janji buka kamera. Cikgu nak tahu kamu semua hidup. Nak screenshot sekarang. Okey. Minta tolong sekarang sila bukakan kamera. Mari sila buka. Nadia, Kok Siang, Alia Najihat, Irfan, Leong Kei Chen, Noning, Fatino Akira, Jonathan Ho, sila buka kamera. Siti Nadia, Nadia Farisha, Alia, Kok Siang. Kok Siang saja je ya. Buka kamera. Arifan Farihin. Okey. Tak nak buka juga Nadia Farisha, tak apa. Dalam kiraan, Kok Siang, 3, 2, 1, sekali lagi, 3, 2, 1. Thank you Wenhan ya. I love your love atas tu. Cantik. Suka love di atas tu. Jadi, kalau kamu ada soalan, kamu boleh tinggal ya, tanya untuk yang eksperimen tu. Kalau tidak, cikgu akan anggap tak ada soalan lah. Semua dah settle. Okey, sila hantar Khamis malam ya. Itu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Bye-bye. Ya, Irfan. Sampai Irfan. Sama. Bye. Buan. Bye. Huh? What you want to do with me, Buan? So I got one question. Wait, Okay, wait. You don't tell me you had tested RTK, now you're positive, huh? no, about that. Wait, yeah, about the drawing one. One whole page and